Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. Al-Ayah Surah Al-A'raf 158. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini ialah Rasulullah, utusan Allah yang diutuskan kepada seluruh manusia. Utusan bertuhan yang mempunyai kerajaan seluruh langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja, yang menghidup dan mematikan. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa risalah Islam atau mesej Islam, agama Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang diakhiri oleh Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan ini berbeza dengan Rasul-Rasul sebelum daripadanya. Kerana Rasul sebelum daripadanya untuk zamannya sahaja, untuk kaum bangsanya sahaja dan negerinya sahaja. Adapun kerasulan Nabi Muhammad SAW membawa Islam untuk seluruh manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat, menjadi tanda akhir zaman. Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, menutup akhir zaman ini dengan limpah kurnia yang diberi kepada manusia. Di antaranya kemajuan ilmu pengetahuan, mencapai tahap kemajuan sehingga mencipta alat-alat yang canggih, boleh berhubung ke seluruh pelosok dunia, mendapat maklumat dan masa yang cepat daripada seluruh pelosok dunia, dan kemudahan-kemudahan yang lain. Maka bagi zaman yang begini rupa cukup seorang Rasul sahaja. Diberi kepadanya mukjizat ilmu, iaitu Al-Quranul Karim. Berbeza dengan mukjizat Rasul-Rasul yang sebelum daripadanya. Menjadi bukti kerasulannya berdasar dan berkonsepkan cabaran yang berlaku di zaman masing-masing. Adapun zaman kita ini, zaman manusia berbangga dengan kemajuan sains dan teknologi,
kecanggihan ilmu, dikurniakan mukjizat Al-Quranul Karim, menjadi petunjuk kepada semua ilmu. Allah Ta'ala mencabar manusia dengan firman-Nya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddatil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, yakni Al-Quranul Karim, kepada hamba kami, yakni Muhammad SAW, kamu ragu kesahihannya, kehebatannya, sila kamu ciptakan satu surah sepertinya, satu surah sahaja, yang pendek pun tak mengapa. Panggil pembantu-pembantu kamu, sama ada Tuhan-Tuhan yang kamu lantik lain daripada Allah, atau pemimpin-pemimpin yang kamu puja terlalu bijak, atau ilmuwan kamu dalam segala lapangan. Kumpulkan mereka semua, buat satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, kalau dakwaan kamu itu benar, maka jika kamu tidak dapat melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan bahan bakar neraka itu ialah manusia dan batu-batu. Disediakan untuk mereka yang engkar, yang melawan Rasul dan Quran itu. Dikurniakan kepada Rasul yang ummi, yang buta huruf, untuk membuktikan bahawa Quran bukan ciptaan Muhammad SAW. Di tengah masyarakat yang jauh daripada tamadun, di zaman itu sudah ada negara-negara yang bertamadun, Parsi, Rom, Mesir, India, China dan lain-lain. Di zaman itu sudah ada agama-agama samawi, ulama-ulama ahli kitab Yahudi dan Nasrani, di samping agama yang tidak samawi. Muncul ahli-ahli falsafah, tetapi dilahirkan dari bumi yang kering, yang jauh daripada semua itu, untuk buktikan Quran daripada Allah. Dan Muhammad dilantik oleh Allah Ta'ala, dan telah berjaya mengumpulkan pengikut-pengikut, menegakkan masyarakat dan negara setelah tidak diizinkan di Mekah, berhijrah ke Madinah. Masyarakat majmuk yang bersifat madani, berbagai kaum, berbagai bangsa dan berbagai agama, walaupun kecil minoritinya yang bukan Arab, pernah diwafatkan Nabi SAW. Islam tidak henti dengan wafatnya Nabi SAW, kerana risalah Islam itu daripada Allah. Muhammad adalah manusia. Umatnya wajib menyambung risalah itu, dan umatnya yang terdiri daripada tokoh-tokoh pemimpin, ulama-ulama ilmuwan, bersama dengan Islam ini telah berjaya mencipta satu tamadun, hadarah Islamiah, tamadun Islam yang hebat, mengislahkan, membetulkan tamadun-tamadun lain yang telah meleset. Islam menjadi kuasa besar dunia dalam negara yang luas wilayah sempadannya, dari timur perbatasan negeri China sehingga Asia Tenggara,
di barat, Afrika Barat, sampai ke selatan Eropah, Spanyol, Andalusia, Asia Tengah di utara, sampai ke Afrika Tengah, wilayah yang luas. Membuktikan Islam mempunyai hidayah yang berjaya memimpin manusia. Namun umat Islam menghadapi kelemahan selepas meninggalkan ajaran Islam. Kerana Allah Ta'ala jadikan kehidupan manusia ini punya pasang surut, rebah dan bangun, maju dan mundur, untuk menguji manusia dalam kehidupan ini. Sama ada mereka terus bersama dengan Allah dan petunjuknya ataupun tidak. Kita berada di zaman Islam dalam keadaan surut, sehingga hilangnya kuasa pemerintahan Islam yang besar memimpin dunia. Setelah tanah air umat Islam dijajah, umatnya diratah, diabdikan, hasil bumi dirompok, disamun oleh kuasa-kuasa penjajahan. Namun Allah tidak mengizinkan Islam tidak matikan. Kerana cahaya Islam, cahaya Allah. Allah berjanji, yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan media mereka, dengan kekuasaan mereka. Namun Allah tidak izinkan. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang melawan Islam. Kita saksikan di zaman umat Islam lemah, cahaya Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Bukan sahaja di bumi umat Islam, tanah air umat Islam, termasuk di negara-negara yang bukan Islam. Disaksikan sendiri oleh saudara-saudara sekalian yang berada di seluruh pelosok dunia. Cahaya Islam sampai di mana sahaja. Kita perlu mengetahui apakah tanggungjawab kita umat Islam. Kewajipan kita apa dia? Iaitulah menyambung risalah, mesej yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW selepas wafatnya. Di mana saja bumi kita berpijak, kita mesti tegakkan Islam itu dalam diri kita sendiri, di samping menyampaikan Islam kepada orang lain, dengan mengajak mereka kepada Islam tanpa paksaan. Kalau mereka tak mau masuk Islam, Islam menyelamatkan mereka dalam kehidupan dunia sementara waktu. Ini terbukti, sehingga orang-orang bukan Islam boleh menerima pemerintahan Islam dalam masa beberapa abad tanpa mereka menganut Islam. Dan banyak yang masuk Islam telah melihat kebaikan dan benarnya Islam itu. Maka kita dalam keadaan Islam, umatnya dalam keadaan yang sangat lemah, cahayanya tidak padam. Kita mesti bersama dengan cahaya ini. Khususnya terkini kita menyaksikan kegagalan agama-agama yang lain, ideologi ciptaan manusia, rumah-rumah ibadat yang bukan Islam mula kekosongan, gereja-gereja, kuil-kuil. Generasi muda tidak beragama, tak ada pegangan dengan agama masing-masing. Namun orang Islam masih tetap dengan agama mereka, walaupun ada yang lemah, ada yang jahil. Ini keistimewaan kita. Kita menyaksikan kemusnahan Blok Timur, komunisme dan sosialisme. Kita menyaksikan merudumnya liberal kapitalisme pada hari ini. Sama ada dengan cara yang diduga berlakunya atau tak diduga berlakunya.
Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah pada tentera langit dan bumi. Junudan lam taraha, tentera yang tak dapat dilihat. Boleh mengubah dunia ini. Yang terkini kita menyaksikan wabak corona, COVID-19, yang berlaku tak diduga, sama ada dengan tangan-tangan manusia sendiri. Kesalahan mereka buat, dia ajar oleh Allah Ta'ala. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut, kemusnahan yang nyata, yang terselah, dengan sebab tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka kesemakan perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali insaf. Kesalahannya apabila manusia meninggalkan Islam. Bukan sahaja orang bukan Islam, termasuk orang Islam sendiri. Di sini peluang bagi kita untuk memperkenalkan Islam sekali lagi. Kita melihat kecelaruan negara-negara dunia dalam isu corona, COVID-19 ini, sehingga tidak ada kerjasama yang kukuh sesama mereka sendiri. Bukan sahaja dalam blok yang berbeza timur dan barat, termasuk dalam satu blok Eropah sebagai contoh, Itali, Spanyol yang parah, dibiarkan macam nafsi-nafsi masing-masing bawa diri. Amerika, negara yang paling kuat mengikut anggapan mereka, paling banyak, paling parah menerima akibat. Dalam keadaan ini kita perlu menunjukkan diri sebagai orang Islam. Dalam hubungan antara bangsa, hubungan antara negara, Islam mendahulukan perdamaian, Islam mendahulukan persaudaraan. Walaupun kita bermusuh, kita berkelahi, tapi dalam menghadapi wabak bencana yang seperti ini, masing-masing dalam keadaan yang gelabah, di sini kita tunjukkan Islam itu boleh. Islam menjadikan manusia adalah satu keluarga. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu asalnya daripada seorang lelaki Adam dan seorang wanita perempuan Hawa, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berta'aruf, dengan makna berhubungan di antara satu sama lain, perkenalan, tolong-menolong, bantu-membantu, bermasyarakat madani. Tak mungkin manusia hidup bersendirian, mesti berhubung antara satu sama lain, dengan hasil yang berbeza, kebolehan yang berbeza, muka bumi yang berbeza, mesti berhubung antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia kerana kamu di sisi Allah, yang paling bertakwa, yang paling patuh pada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui berkenaan diri kamu dan urusan kamu. Kita mesti buktikan. Yang pertama, Islam agama kita adalah ad-din, bukan religion, bukan agama. Ajaran yang sempurna merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Fitrah naluri, semula jadi manusia, sifat kejadian mereka, punya jasad, punya akal, punya ruh, bersendiri, berkeluarga, bermasyarakat, punya kemampuan untuk memakmurkan bumi dengan bahan-bahan yang dijadikan oleh Allah dengan cara yang betul, mengikut batas halal dan haram, boleh dan tidak boleh.
Buktikan yang pertama agama kita sendiri Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala meletakkan kita tempat yang penting dalam peta dunia. Lihat peta dunia Islam dari Morocco hingga Indonesia, dari pantai barat Afrika hingga timur Indonesia, bersambung. Tempat yang paling strategik dalam hubungan antara bangsa, hubungan laut, hubungan udara dan hubungan darat. Mudah nak berhubung antara negara-negara umat Islam. Dikurniakan hasil-hasil bumi yang banyak. Sumber-sumber bumi yang perlu ada di negeri umat Islam. Sumber tenaga, petroleum, uranium, gas untuk tenaga paling banyak di tanah air umat Islam. Sumber-sumber pertanian banyak di tanah air umat Islam. Tenaga manusia, umat Islam punya tenaga manusia. Kepakaran, umat Islam ada punya kepakaran. Silapnya di mana? Ada silap. Kita tidak manfaatkan kurnia diberi oleh Allah Ta'ala. Kurnia agama dan kurnia tenaga manusia dan sumber itu tak dimanfaatkan. Dahulukan dalam cabaran terkini wabak COVID ini, kerjasama antara negara-negara umat Islam. Kita bercakap saja, yang boleh buat orang yang berkuasa, tetapi ini pandangan kerjasama antara negara-negara umat Islam, khusus dalam menghadapi cabaran yang terkini, cabaran kehidupan, keperluan makanan, keperluan hidup yang penting dalam suasana yang terdesak ini. Umat Islam punya sumber, manfaatkan sumber-sumber sama-sama umat Islam itu. Ada negeri yang banyak duit, yang ada minyak, ada petrol, ada uranium, kaya, duitnya banyak. Ada negeri yang subur, boleh bertanam, boleh bertani. Sebagai satu contoh, kita tak boleh nak telan duit, tak boleh makan dolar, tak boleh makan euro, tak boleh makan dinar, dirham, logam, tak boleh makan. Tapi duit untuk belanja. Dengan semua alam boleh mengumpulkan duit. Negeri yang punya duit ini laburkan. Dia negeri yang punya pertanian, punya hasil bumi. Sebagai satu contoh, ini labur di Eropah, labur di Amerika, labur tempat yang tak ada faedah. Sebagai satu contoh yang terkini, wujudkan kerjasama. Kita saksikan bagaimana kesatuan Eropah yang tidak punya sumber boleh hidup dengan maju dan gagah dengan sumber daripada negara umat Islam yang pernah dijajah. Sumber tenaga umat Islam, orang Islam bekerja di sana. Di Amerika begitu juga banyak. Kita manfaatkan ini dari segi jati diri kita sendiri, kekuatan umat sendiri. Di samping kita ada umat yang punya mesej, punya risalah pada seluruh dunia untuk selamatkan manusia. Tak salah kita kerjasama dengan bangsa-bangsa bersatu. Tak salah kita kerjasama dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Tak salah kita kerjasama dengan semua, tapi kerjasama dengan cara kita, dengan ajaran kita, perkenalkan Islam itu pada orang lain. Ini satu peluang yang perlu ditonjolkan oleh umat Islam. Apa saya sampai ini sebagai satu teori saja, tetapi pelaksanaannya terpulang pada orang Islam sendiri. Mereka yang berkuasa, yang punya kekuasaan, dan kita rakyat menggerakkan ke arah itu. Saya rasa itulah sebagai bahan perbincangan kita, renungan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh Allah bagi kita semua. Allah Ta'ala berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم الحي القيوم الملك القدوس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأسائمنا وولاة أمورنا. اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفحشاء برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Saya resmikan siru ala barakatillah.